under arrest for fraud and embezzlement. It's my prison readiness program. Teach me how to survive in prison the way you did. You master these skills, you will survive. What are you doing, James? Sad dogging you. I think that's a strategy that could work. Please don't sexually assault me. I'm already too sad. Dia ini lelaki polos yang hanya handal marketing. Asal rumah ini mewah dan kini rumah itu terpaksa diubah bagaikan penjara dan dia kecundang diserang tukang sapu dan tukang kebunnya sendiri yang berlagak banduan penjara dan dia hanya punya detik masa 30 hari untuk membetulkan keadaan atau dia akan menjadi mangsa. Ini adalah rumah besar milik James. Dia mempunyai ramai orang gaji dan tukang kebun. Sebagaimana biasa dia akan bangun pagi dengan telanjang bulat menikmati sinar matahari sambil senaman ringan melonggarkan otot tanpa malu dengan tukang kebun yang terpaksa menyaksikan dia telanjang bulat. Selepas itu James memakai pakaian dan bersantai bersenang diri di rumah. Rutin hariannya dimulai dengan mempelajari seni mempertahankan diri dengan seorang jurulatih. Namun dia masih dungu dengan bela diri. Walaupun telah bertahun belajar dan dia masih tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. James hidup dengan mewah. Dia bijak dan mempunyai kerjaya yang sangat baik serta mempunyai seorang tunang yang cantik bernama Alisa. Alisa adalah anak kepada pemilik syarikat tempat James bekerja. Dengan semua itu, kehidupan James diibaratkan sebagai kehidupan yang lengkap dan ideal. Di tempat lain, seorang lelaki kulit hitam bernama Daniel sedang menelefon teman-temannya untuk meminjam modal untuk perniagaannya, namun tidak seorang pun yang mahu membantu, sehingga Daniel yang berasa tercekik meminta anak perempuannya membantunya mendapatkan pinjaman modal daripada rakan-rakan sekolahnya. Melihat perlakuan Daniel itu, istrinya yang bosan dengan tabiat Daniel mahu Daniel menyimpan wang sahaja daripada meminjam modal yang hanya akan menambahkan bebanan hutang. Namun menyedari situasi dan kesulitan suaminya, istrinya terus terpaksa memberikan sokongan moral. Selepas menghantar anaknya ke sekolah, Daniel bergegas ke stesen basuh kereta miliknya yang terletak di parkir bangunan di mana di situ juga terletaknya pejabat James. Ketika James sampai ke tempat kerja, semua pekerja menyambutnya dengan mesra kerana James bukan sahaja rapat dengan bos, malah dia juga seorang pekerja yang berjaya. Di waktu tengah hari James dipanggil ke pejabat bosnya yang bernama Martin pemilik syarikat yang juga ayah kepada tunangnya Alisa. Martin memuji James kerana berjaya mendapatkan untung syarikat itu sebanyak $28 juta. Mulai saat itu Martin mahu James mula memanggilnya sebagai ayah dan James sangat tersentuh hati mendengarkan kata-kata Martin, lalu memeluk dan mendakap Martin, bakal bapa mertuanya itu. Selepas kerja, James ke parkir menuju kereta dan semasa di dalam kereta, Daniel menerpa menyebabkan James terperanjat. James menjadi fobia menyangka Daniel, lelaki berkulit hitam itu mahu mencederakannya. Namun ternyata lelaki itu hanya mahu memberikan kunci kereta James. James memohon maaf kepada Daniel jika sikapnya tadi berbau perkauman. Melihatkan sikap James yang lembut, Daniel mengambil peluang untuk menawarkan James melabur di dalam syarikat basuh keretanya. Daniel membuat promosi pelaburan. Kononnya dengan pelaburan $30,000, James akan memperolehi keuntungan semula modalnya dalam masa beberapa bulan sahaja. Namun James tidak berminat dan pergi. Pada malam itu, James dan Alisa membuat parti ulang tahun sempena perhubungan mereka. Ianya sebuah parti yang mewah. Alisa menghadiahkan gitar elektrik kepada James, malah turut menjemput penyanyi yang diminati James. Di pertengahan parti, ejen-ejen FBI muncul dan menahan James atas tuduhan menggelapkan wang syarikat. James menjadi bingung sedangkan dia tidak pernah melakukan jenayah itu. Semua pengakuan James tidak dihiraukan dan dia terus ditahan. Keesokannya, Martin ayah Alisa, pemilik syarikat datang berjumpa James, ditemani peguam yang akan membantu kes James. Tetapi peguam itu tidak berminat membelah nasib James dan bertegas mahu James membuat pengakuan bersalah. Peguam itu berkata jika James mengaku bersalah, dia akan dikenakan hukuman lebih ringan iaitu penjara 1 tahun. James terasa terhina dengan kehendak peguam itu dan walaupun apa yang akan berlaku James bertekad tidak akan mengaku bersalah. Mendengarkan kabar jenayah tentang James, para pelanggan syarikat yang berasa ditipu melancarkan demonstrasi di depan mahkamah dan menuntut agar James dikenakan hukuman yang berat, malah jika boleh dipenjarakan seumur hidup.
Beberapa hari kemudian perbicaraan mahkamah dijalankan dan kerana James tidak mahu mengaku bersalah, hukuman lebih berat dikenakan kepada James. Dengan hakim menjatuhkan 10 tahun hukuman di penjara paling ketat di Amerika. Kerana James memohon untuk membuat rayuan, hakim telah memberikan James kebenaran selama 30 hari untuk mengemukakan kes rayuan dan sepanjang tempoh 30 hari itu James akan dipakaikan gelang pengesan banduan di kakinya bagi mengelakkan James hilang. Kini bangun tidur James di waktu pagi hanya diisi dengan kesedihan dan dia meratapi semua kemelut yang berlaku. Dia memikirkan dirinya bernasib malang. Malah manusia paling malang di dunia. Dia bersedih selama beberapa hari dan pada hari berikutnya dia terfikir untuk melarikan diri keluar dari negara Amerika. Selepas membuat persiapan, James memecahkan gelang pengesan di kakinya dan membuat penyamaran diri bagi mengelakkan dirinya dikenali. Dia pergi mencari Alisa dan berjumpa Alisa di sebuah restoran dan James merayu agar Alisa mengikutnya melarikan diri keluar negara. Namun Alisa enggan, malah mahu pertunangan mereka diputuskan. Kerana Alisa tidak mahu hidup dalam kemiskinan dan pelarian seperti James. Mendengarkan kata-kata Alisa itu, James kini tersedar bahawa selama ini Alisa hanya seorang yang mata duitan. Seketika, polis tiba dan menangkap James. Kerana dia tidak dapat melarikan diri, James memutuskan untuk bertemu Daniel di stesen basuh kereta. James mencari Daniel kerana mengira Daniel adalah bekas banduan penjara di mana James mengharapkan bantuan Daniel untuk membantunya mempersiapkan dirinya. Berdepan dengan cabaran hidup di penjara kelak. James ingin Daniel mengajarnya ilmu-ilmu ikhtiar hidup di penjara. Daniel sebaliknya terkedu kerana hakikatnya dia tidak pernah dimasukkan ke penjara dan menjadi banduan, menyebabkan Daniel rasa tersinggung dengan anggapan buruk James yang mengira semua orang kulit hitam seperti dirinya adalah bekas penjenayah. Namun Daniel mencium peluang dan membuat tawaran bahawa dia akan membantu jika James sanggup membayarnya $30,000. Dan James yang masih mempunyai wang segera bersetuju. Daniel memberitahu istrinya tentang urusannya dengan James, namun istrinya menjadi marah kerana menganggap Daniel ingin memutar belit menangguk di air yang keruh dengan keadaan James yang kesusahan. Lagipun Daniel tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di penjara. Namun Daniel mendapat idea dan menghubungi sepupunya yang pernah menjadi banduan di penjara dan cuba mencapatkan sebanyak mungkin pengalamannya. Selepas itu Daniel membuat persediaan untuk menjadi jurulatih James. Esoknya Daniel bertanya James jika dia tahu apa-apa tentang seni mempertahankan diri. Dengan ego dan tidak menjawab, James menukar pakaian dan membuat demonstrasi pencak yang dipelajarinya selama bertahun-tahun. Namun Daniel melihat gerakan pencak James yang ke laut, namun James tidak mahu menerima kenyataan yang Daniel lontarkan. Daniel kemudian mengubah suai rumah James menjadi tempat simulasi penjara, siap dengan sel tahanan dan pagar elektrik. Kini James hanya mempunyai masa 21 hari untuk berlatih, bagikan detik bom masa untuk disumbat ke penjara. Petang itu James menelefon Martin untuk mengetahui perkembangan siasatan kesnya. Dan Martin terdengar suara Daniel yang merancang sesuatu bagi membantu James. Martin berasa takut Daniel akan merosakkan rancangannya. Di sini terbuka pekong bahawa Martin adalah sebenarnya perancang yang memerangkap James ke penjara. Martin telah mengambil wang para pelabur syarikatnya bagi membayar hutang dan menjadikan James mangsa kerana Martin tidak bersetuju anaknya Alisa berpasangan dengan James. Martin kemudian mengarahkan pengawal peribadinya supaya mengintip James dan Daniel. James membuat latihan beberapa hari dan walaupun sukar, James mula mendapat kemajuan. Dia melakukan latihan fizikal dan latihan seni bela diri. Namun di aspek ini James masih tidak dapat kuasai. Malah latihan simulasi melarikan diri dari penjara buatannya pun menemui kegagalan. Kini detik masa tinggal 10 hari lagi, menjelang hari rayuan di mahkamah. Ketika Daniel ke ruang bawah tanah rumah James, Daniel terkejut melihat James mengasah pisau buatan sendiri dan Daniel bangga James kini mula menunjukkan belang lelaki menakutkan. Di malam hari, Daniel membuat satu drill latihan untuk James melepaskan diri dari penjara buatannya dalam simulasi penjara dengan banduan-banduan yang merusuh. Untuk itu, para pembantu rumah dan tukang kebun telah menjadi para pelakon banduan yang merusuh dan jika James dapat selamat, maka itu menunjukkan bahawa James akan berjaya 100% hidup dalam situasi penjara kelak. Setelah segala persiapan disediakan, ujian latihan itu pun dimulakan. James telah gagal dengan teruknya.
Apa yang menggelikan di dahi James tercacak pisau. Daniel menjadi panik lalu segera membawa James ke rumahnya untuk dirawat. James dijamu dengan makan malam bersama keluarga Daniel dan mereka terkejut melihat James gelojong makan. Selepas James pergi, isteri Daniel berkata bahawa dia tidak yakin James akan berjaya bertahan hidup di penjara, bahkan jika dia berada di sekolah anak mereka. Daniel termakan dengan kata-kata isterinya itu dan mula hilang semangat keyakinan, tambahan masa untuk mengubah James semakin suntuk. Keesokannya Daniel menjemput James ke rumah sepupunya Russell, seorang bekas banduan. Di situ mereka melihat ramai penyangat geng Russell. Daniel kemudian merayu Russell agar menghubungi rakannya di penjara bagi menyediakan perlindungan buat James nanti. Namun Russell enggan membantu kerana rakannya di penjara tidak akan mahu membantu James yang berkulit putih. Russell kemudian mencadangkan agar James meminta pertolongan geng banduan kulit putih. Pada malam itu Daniel dan James pergi berjumpa geng kulit putih di tempat mereka. Daniel menunggu di luar sambil James masuk ke dalam. Namun sebaik James masuk dia telah diserang kerana mereka menyangka James adalah anggota polis yang menyamar, lalu dia disiksa. Daniel yang mengetahui situasi James membuat taktikal melepaskan James. Nasib percubaan mereka melepaskan diri berjaya dan mereka berehat di sebuah kafe. Di situ Daniel bertanya samada James benar-benar telah menggelapkan duit syarikat. Namun James bertegas berkata dia tidak melakukan hal itu. James terus menerangkan situasi-situasi yang dialaminya dan menerusi penerangan James. Daniel mengesyaki Martin adalah penjenayah sebenar. Namun James tidak berfikir begitu kerana masakan Martin akan memfitnahnya kerana dia adalah bakal menantunya sendiri. Daniel kemudian mengajak James mencari bukti di pejabat Martin. Untuk misi itu, kedua mereka menyamar sebagai pekerja pembersih dan setelah mencari-cari akhirnya mereka menjumpai komputer Martin. Malangnya di saat mereka ingin keluar, pengawal peribadi Martin muncul dan menggetak mereka dengan senjata api. James mengambil keputusan melawan pengawal peribadi itu dan berjaya menjatuhkan senjata. Namun Daniel yang menyambar senjata itu menjadi gemetar memegang pistol kerana dia tidak pernah memiliki pistol. Melihatkan ini James kini tahu bahawa selama ini Daniel menipu dan mempergunakannya. James meninggalkan Daniel. Keesokannya James mengambil keputusan menyertai geng Russell, sepupu Daniel, dengan harapan jika dia melakukan jenayah, walau sekali, maka banduan lain akan hormat kepadanya kelak. 2 hari kemudian, geng itu merancang merompak sebuah bank. Sebagai deposit, Russell mengambil gambar James memegang pistol dengan kumpulannya. Tiba-tiba Daniel datang dan memohon maaf dan mahu James agar tidak menyerah kalah dengan benar-benar melakukan jenayah. Daniel mahu mereka berdua mengumpulkan bukti dan melawan Martin. James tidak mahu mengikut kata-kata Daniel, namun di hatinya gembira kerana dia tahu kini Daniel benar-benar ingin membantunya, walaupun sebelum ini Daniel menipu. James akhirnya tidak mahu merompak bank dan mula mengikut rancangan Daniel. Kini detik masa hanya tinggal 20 jam sebelum pihak polis akan datang dan menangkap James. Daniel memberitahu James bahawa ketika dia ada membasuh kereta Martin, terdapat kesan pasir pantai dan hal itu berlarutan buat beberapa hari. Mereka mula mengesyaki bahawa ada kemungkinan Martin menyuruhkan segala maklumat kegiatan haramnya di dalam sebuah bot peribadi. Kemudian mereka menuju ke jeti tempat bot Martin dan di situ mereka melihat pengawal peribadi Martin. James dan Daniel menyusup masuk ke bot dan menjumpai komputer Martin. Namun kedua mereka telah dikepung oleh para pengawal Martin dan mahu James dan Daniel menyerah diri sahaja kerana menganggap mereka lemah dan akan kalah. James merasa terhina dengan kata-kata itu lalu menjadi marah dan hilang akal lalu mula menyerang dan bertarung dengan para pengawal. Ironinya James yang naik minyak dibantu Daniel ternyata mampu menewaskan para pengawal. Mayo and chocolate, motherfuckers! Tiba-tiba Martin dan Alisa muncul dan melihat orang-orang mereka telah tewas. Melihat keadaan itu, Martin dan Alisa cuba memujuk dan mempengaruhi James. Namun James tidak dimakan pujuk. James menyuruh Daniel menaiki bot penyelamat untuk pergi. Martin mengarahkan para pengawalnya mengacukan pistol mengugut James. Namun James teringat Russell ada memberikannya pistol. Lalu James juga mengacukan pistol sambil berbohong bahawa polis akan tiba tidak lama lagi untuk menangkap Martin kerana dia telah memberitahu polis. Martin menjadi keliru kerana masakan polis akan tiba di tengah laut. Namun tiba-tiba polis benar-benar sampai.
Rupanya alat pengesan panduan yang dipakai James akan memberikan isyarat kepada polis menjejaknya kerana James kini telah berada di luar jarak dibenarkan. Selepas pihak polis memeriksa komputer, Martin, Arisa dan kuncu-kuncunya telah ditahan dan James dilepaskan. Malangnya seorang polis melihat James memiliki pistol, menyebabkan James didakwa kerana melanggar undang-undang dan dipenjarakan 6 bulan. Tak dapat juga James lari dari dipenjarakan. Namun berkat kejadian yang berlaku, James berjaya hidup di penjara melawan para pembuli. Daniel juga telah menjadi sahabat baik James dan James telah melabur modal ke dalam bisnes pasu kereta Daniel. James yakin bisnes rakannya itu akan berjaya dan ternyata bisnes itu mendatangkan untung dan perniagaan Daniel benar-benar berkembang maju. Beberapa bulan kemudian Daniel menunggu di luar penjara dan ternyata hari itu adalah hari James keluar dari penjara. Mereka berjumpa dan berpelukan. Dua rakan berbeza kulit menjadi sahabat yang karib yang akrab.